Didik TV KPM. Masih lagi dalam kelas mata pelajaran asas kelestarian bersama dengan Cikgu Muhammad ditemani Cikgu Aina sebagai jurubahasa pada hari ini. Sebentar tadi kita dah belajar pelbagai simbol dan juga aliran, juga rajah serta soalan-soalan yang mungkin ditanya dalam peperiksaan. Banyak lagi kita nak belajar dalam segmen akhir. Ayuh sama-sama kita bersama dengan Cikgu Muhammad. Cikgu Muhammad, saya persilakan. Pentas ini milik Cikgu. Terima kasih Yuyu bagi peluang pada saya lagi untuk berkongsi ilmu dengan anak murid di luar sana. Jadi stay fokus bersama dengan saya Cikgu Muhammad. Pastikan telah tersedia dihidangkan dengan pen dan juga kertas. Daripada pagi tadi pun patut cikgu dah ingatkan. Tapi cikgu rasa, cikgu yakin anak-anak memang sudah sediakan alat tulis seperti itu. Jangan lupa catat. Kalau kita tak catat, kita mudah lupa. Okey, baik. So di sini cikgu nak hidangkan last kali berkaitan dengan soalan. Contoh soalan yang cikgu nak hidangkan kerana soalan ini melibatkan tahap penguasaan yang paling tinggi. Dia melibatkan kaedah ataupun teknik untuk membuat lakaran litar berdasarkan situasi yang diberikan. Okey, yang pertama, anak-anak jangan keliru. Jangan confuse, jangan alamak, lain dalam buku kita belajar lain tapi soalan lain. Jangan risau. Walau macam mana pun gambaran soalan, stimulus dia dari segi ayat dan juga gambar, jawapan sebenarnya anak-anak dah tahu. Janganlah soalan ini mengganggu-gugatkan pendirian ataupun kefahaman anak-anak. Okey, soalan contoh 4. Rajah 3 menunjukkan reka bentuk mesin mengecap logo syarikat bagi produk sabun. Ini satu panggilan kan? Mesin itu dikendalikan oleh sistem kawalan pneumatik. So, kita ada silinder. Silinder apa? Kita ada tali sawat, kita ada sabun. Jadi, sabun itu akan digerakkan oleh conveyor ataupun tali sawat dan masuk ke dalam kotak. Okey, soalan dia. Lakarkan litar kawalan pneumatik mudah jika anda menggunakan A. Dia dah bagi dah tu. Jika kita menggunakan silinder dui tindakan. Silinder dui tindakan maknanya silinder dua tindakan. Okey. B, silinder tindakan tunggal. Okey, dia tak cakap pun, dia cuma sebut silinder tindakan tunggal. Maknanya kita perlu guna silinder tindakan tunggal berpegas. Kalau tak ada pegas, macam mana dia naik balik kan? Kalau tak ada spring, dia tak boleh naik balik. Inilah cikgu sering dapati kesilapan anak murid. Kena ada silinder tindakan tunggal berpegas. Dia bagi umum je, tapi anak kena fikir. Okey, jadi di sini cikgu sebenarnya pohon sekali lagi lah Yuyu. Anak murid kita ni. Kita nak uji lagi? Kita nak minta mereka jawab soalan ni. Sebab soalan ni melibatkan lakaran litar. Jadi kita beri ruang dan peluang kepada anak murid saya. Siapa nak jawab untuk soalan A ni? Kalau semua senyum macam semua tahu. Siapa yang nak sukarela jawab? Hazim lagi? Hazim, ya. Azim, silakan Hazim, cuba. Baik Azim, cikgu bagi masa kepada kamu lebih kurang 8 atau 9 saat boleh? Okey. Berada di kamu kertas kan? Dengan pen kan? Okey. Boleh lukiskan lakaran litar ni Boleh Azim Okey Azim. Cikgu bagi masa 7-8. Dam juga. Hafizi. So kita ada dua lah. Kita ada dua yang nak boleh cuba ya? Boleh tak? Boleh. Okey, kalau boleh baguslah. Okey. Azim boleh mula jawab. Hafizi pun okey boleh mula jawab. So kita bagi masalah kepada mereka Yuju boleh 7-8 saat je. Jadi maksudnya Hazim akan jawab bagi A. Kita nak jawapan untuk A ni 2 jawapan. 2 jawapan. Jadi cikgu akan nilai yang mana yang betul. Kalau ada kesilapan tak apa, ditegur hari ini. Waktu menjawab peperiksaan nanti insya-Allah tak salah lagi kan cikgu kan. Betul. Itu yang kita nak. Sebab kita nak tengok apakah seringkali kesilapan yang anak murid kita buat. So biar kita buat silap sekarang. Nama pun pembelajaran. Ya, jika melakukan kesilapan ketika belajar tidak mengapa. Asalkan bila menjawab peperiksaan nanti tepat jawapannya. Betul cikgu? Tepat. Itu yang kita nak tu Kita tak nak biar kita susah dulu. Senang-senang kemudian. Okey, walaupun kita dimarahi oleh guru tak apa, anggapkan kemarahan guru tu cuma bersifat sementara dan nak menegur. Teguran untuk kita. Penambahbaikan. Okey, dah lama dah Yu masuk dah lama. Okay. Dah ada bunyi dah. Jadi cikgu nak tengok, kita tengok Yu jawapan anak murid saya Okey, kita tengok jawapan daripada Hazim dulu Hazim dulu. Silakan Hazim. Cuba tunjuk Hazim. Atas sikit Azim. Okey, cikgu. Okey Azim, Azim hang pegang Okey, nampak jelas. Anak murid jelas kita gunakan silinder 2 tindakan. Dan kita nampak silinder tu dah turun. Kan? Dah turun kan? Lepas tu turun ke bawah Okey, dia gunakan pemampat dan juga injap betul Yu Betul. Injap 42 kan sebab dia menggunakan silinder 2 tindakan. Okey, terima kasih Azim. Tahniah Azim. Tahniah Azim. Okey, kita tengok jawapan yang kedua pula yang dipersembahkan oleh Okey. Ini saya
Bila lukis, saya pada bahagian atas ni kita menggunakan silinder 2 tindakan, dan pada bahagian badan pula dia menggunakan injak 4 2 stroke 2. Dan pada air sekali, pada bahagian air, pada bahagian bawah kakinya kita menggunakan pemampat. Okey, okey. Nah, Baik. macam dia pula cikgu. Tak Ada bakat apa. tu. Ada bakat ni Ada kan. bakat. Amin amin. Okey, baik. Terima kasih Tahniah, Fizi. tahniah. Okey Fizi, terbaik. Okey. Jadi cikgu cakap terima kasihlah pada Hazim dan Fizi. Berani untuk melontarkan idea nak menjawab soalan ini. Okey, kita tengok Betul. jawapan dia. A. Okey. Pun sama jugalah you. betul. Saya buat 2 perbandingan. Okey, yang pertama macam ni. Kan yang dilukis oleh Hafizi kan? Hafizi tadi. Okey, tadi Hafizi tu dah lukis. Okey, tapi kita tengok silinder ke bawah. Yang untuk bahagian sebelah kanan ni silinder belum bergerak lagi kan? Kalau tengok agak mana yang betul? Kita tengok balik soalan dia. Soalan dia macam mana? Soalan ni belum bekerja kan? Bekerja lagi. Belum berkendali. Situlah you pelajar kita buat mistik. Situ selalu dia buat mistik. Dia orang sebenarnya tahu nak menjawab tapi dia orang tersalah jawab, menunjukkan tidak mematuhi arahan soalan. Sedangkan arahan soalan ni menggambarkan anak-anak murid kita buat lita itu belum berkendali. Sayang tahu you sebab apa you? Dua-dua ni betul hampir sama, betul kan? Cuma perbezaan ni adalah silinder bergerak ke bawah dan turun tak bergerak lagi. Betul lah. Cuma saya nampak tadi Hazim dia tak letak simbol penekan. So kalau macam itu pun kita bagi kesalahan ataupun kita tolak markah untuk injak 42 sebab dia tak melengkapkan punat tekan. Sebab itu asalnya perlu ditekan dulu kan cikgu. Ni pun simbol lah. Ni yang merupakan simbol punat tekan. So kena lukis. Okey, jadi jawapan yang sebenarnya adalah jawapan yang di sebelah kanan. Sebab menunjukkan silinder belum berkendali. Tetapi yang bestnya you, anak murid saya boleh jawab pemampat, injap dan juga silinder. Itu yang penting yang mereka dah tahu. Alhamdulillah mereka tahu menjawab soalan ini, cumanya mereka menjawab dalam situasi yang berbeza. Satu situasi yang belum berkendali, satu lagi situasi yang telah berkendali. So, siapa yang jawab soalan ini walaupun betul lah ini. Betul, dia gerak masuk kan, tolak kan. Tapi sayang you salah. Langsung tak dikira markahnya cikgu? Langsung tak dikira. Sayang kan? Tapi tak tahulah kalau kod kalau ada pemeriksa yang baik hati terpulanglah pada mereka. Yalah. Tapi dari segi standard penandaan ini memang kita tak boleh terima. Betul. 4 markah tahu. Di mana letak 4 markah? 1, 2, 3, satu lagi pengaliran ni 4 markah. Okey, jelas So jangan buat mistik. Lepas ni tolong anak murid cikgu yang cikgu sayangi, tolong jangan buat mistik. Kena ingat tengok soalan tu dulu. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Cikgu nak minta lagi lah lakakan, masih soalan yang sama, lakakan lita kawalan, silinder tindakan tunggal. Siapa berjawab? Siapa berjawab? Okey, siapa nak cuba? Alia. Ain nak cuba Ain? Ke Alia seorang saja? Ain pun nak cuba. Dua-dua sekali lah you. Baik, kita minta kedua-duanya, kita bagi 10 saat ya cikgu? Ya. Kita bagi 10 saat. Sambil tu kita boleh berbual cikgu. Ya. Tadi Yuyu menyedari bahawa cikgu kata jika yang berkendali dan tidak berkendali itu murid keliru. Okey. Tetapi adakah markah bagi pemampat, aliran dan juga di bahagian badan tu boleh diberi markah juga cikgu? Okey. Bagus soalan Yuyu tu Tadi saya dah sebutkan kepada anak murid walaupun lita itu betul. Lita itu betul dan badannya dia mematuhi arahan soalan tapi kefungsiannya tidak berlaku. Ataupun dalam soalan tadi saya dah sebut tadi silinder tu belum turun lagi kan? Belum berfungsi tapi lita betul. Memang kita tak dapat bagi skor markah kat situ. Memang berlaku kesilapan kat situlah. Maknanya kesilapan kecuaian pelajar. Sebab itulah dalam konteks SPM ni kita nak membanding beza antara pelajar yang cemerlang dengan pelajar yang sederhana. So kita tak boleh sama rata lah. Katalah satu soalan tu pelajar jawab tu soalan yang sama, soalan pelajar jawab tu benda yang sama. Tetapi kefungsian tak berlaku. Benda tu betul, tapi satu tak berfungsi, satu berfungsi. So bagaimana kita nak mendeklarasikan anak murid kita? Oleh kerana itu sajalah. Ini berlaku adil walaupun mereka tahu, tapi itulah saya sebut tadi. Biar kesilapan kita tahu peringkat awal untuk kita selesaikan di kemudian hari. Itu dia. Dah cukup masa ke? Dah cukup masa kan? Dah cukup masa dah ni. Alia dan Ain dah bersedia ke? Kita minta Alia dulu, boleh cikgu? Boleh. Tunjukkan rajah yang dilukis. Boleh Alia? Boleh. Jadi ni jawapan saya.
Jadi kita ada 3 bahagian yang macam cikgu ajar tadi, cara untuk melakarkan titah kawalan. Jadi kaki dia menggunakan permampat, badan dia menggunakan injap 3 strok 2 dan kepala dia menggunakan silinder tindakan tunggal dengan pegas, cikgu. Okey. Ini jawapan Alia? Alia. Kita tengok jawapan daripada Okey, kita tengok Ain pula. Ain pula. Okey. Okey Ain Boleh angkat sikit Ain? Okey. Cikgu boleh nampak? Ada 3 bahagian nita. Bawah ni ialah kaki, badan dan juga kepala. Kaki ni saya letak simbol pemampat. Badan saya guna injap 3 strok 2. Manakala silinder saya guna silinder tindak tunggal berpegas. Okey, cikgu. Baik, macam mana kita tengok dua jawapan hampir sama kan? Okey, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Ain dan juga Alia di atas keberanian mereka untuk menjawab Kita bagi masa tu cukuplah mereka menjawab Okey. So ni jawapan daripada cikgu, masih lagi ada 2 jawapan perbandingan Okey, jadi anak murid saya faham tahu tadi kita ada bincang tadi kalau kita guna injak 3-2 mesti kita guna silinder tindakan berpegas. Okey. Pun sama juga kedudukan silinder ada yang turun dan ada yang tak turun. So pada firasat Yuyu mana yang kita kira yang betul? Kanan kiri. Yuyu tidak melihat soalan tadi, cikgu. Oh, tak melihat ini. Ni soalan dia. Ni soalan dia. Ni soalan dia. Kita gantikan ni silinder tindakan tunggal. Maknanya dia macam ni. Kalau gantikan maknanya dia macam inilah. Macam ni. Maknanya dia belum lagi berkendali kan. Semua lita-lita bergantung pada soalan belum berkendali. Kita mesti gambarkan soalan dia. Jadi jawapannya mana you? Sebentar cikgu. Yang di kiri. Yang kiri betul you Okey, inilah jawapan yang dikira jawapan yang betul yang berfungsi. Walaupun ini pun dikira betul tapi tidak mematuhi arahan soalan. Betul. Jadi sayang anak sayang. Salah juga. Sayang. Jadi ini jawapan yang betul. Okey, kalau ikut kita diberi taklimat oleh bahagian-bahagian tertentu dalam penandaan memang ini kita kira salah sebab dia tidak mematuhi arahan soalan. Okey, dia maknanya kita on motor ngap terus. Bahaya tak? Betul. Bahaya kan? Ya. Tiba-tiba on current tu. Bahaya tu. So atas patuh keselamatan mesti ada kefungsian pun nak tekan. Ready, standby, tekan pun baru turun. Ada kawalannya. Jadi jawapan ni dikira jawapan yang sama juga. Nak bagi markah 1, 2, 3 dan juga alirannya. 4 aliran. Okey. Jadi cikgu rasa banyak ilmu yang cikgu dah belajar bersama dengan anak-anak pada hari ini. Of course lah cikgu harap kamu semua dah faham dan cikgu berdoa dari jauh Cikgu berdoa kepada anak-anak semua berjaya dalam SPM tahun 2022. Ingat sentiasa bersama dengan guru, bertanya soalan. Yang penting sentiasa baca buku. Jaga keselamatan, jaga kesihatan, semoga ceria selalu. Kita jumpa lagi di masa depan insya-Allah Dan cikgu berharap kamu berjaya untuk SPM tahun 2022. Itu dia daripada Cikgu Muhammad. Banyak ilmu yang telah dikongsi, banyak petua dan panduan agar murid-murid tidak melakukan kesilapan ketika menjawab soalan-soalan peperiksaan. Yuyu nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Muhammad, nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Aida dan nak ucapkan terima kasih kepada 4 murid-murid yang bersama dengan kita pada hari ini. Itu dia mata pelajaran asas kelestarian, banyak ilmu yang dibelajar. Jangan ke mana-mana. Jangan lupa tonton di YouTube Didik TV KPM untuk siaran ulangan. Saya Nurul Huda Abdul Aziz. Assalamualaikum dan salam hormat. Bye.